kat mana kita nak start entry menggunakan left shoulder, iaitu selepas double breakout dan sebelum first leg di break. Kemudian untuk pendanaan left shoulder level, kita ada 3 kategori grade. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi kembali lagi kita di segmen siri belajar forex yang disponsor oleh broker Hot Forex. So Hot Forex ni nama lama dia lah. So dia ada nama baru dah, HF Market ataupun HFM. Nani? Kalau sebelum ni Hot Forex macam nampak macam trade forex je kan. Sebenarnya Hot Forex ni dia sediakan macam-macam jenis produk. Kalau kita tengok dekat website dia, dekat bahagian produk ni, dia ada forex, metal, energy, indices, ada CFD stock, ada commodities, ada bond, ETF dengan physical stock. So ada macam-macam jenis produk untuk macam-macam jenis trader yang trade instruments lain daripada forex. Nice. So bila dia buat nama HFM ni, dia nampak lagi global, nampak lagi luas Ketinggian dia. So korang boleh tengok dekat sini ada macam-macam jenis produk. Dan kalau korang nak buka account dekat HFM, boleh support Team Hanzo dengan register melalui affiliate link di bawah. Dan untuk confirm dengan korang Team Hanzo ataupun tidak, boleh WhatsApp admin saya untuk dibantu korang berkenaan masalah macam masalah-masalah macam nak register ke, tak tahu nak tekan mana ke apa semua. Kan basic-basic macam tu, admin tu insyaAllah boleh bantu. Tapi untuk korang belajar trading ke apa ke, kita belajar dekat siri belajar ni sajalah. Jadi pada siri yang ke-52, kita telah pun mempelajari sifat serta rupa bentuk chart pattern head and shoulder. So ni adalah bentuk chart pattern head and shoulder. Dia ada left shoulder, dia ada first leg, dia ada head, dia ada second leg, dia ada right shoulder. Lepas tu bila kita sambung first leg dengan second leg, dia jadilah dia punya neckline. So komponen dia paling penting adalah left shoulder, head dengan right shoulder. Tapi untuk spesifik, untuk kita tengok dia sebagai head and shoulder, kita kena pastikan dia punya first leg tidak di break oleh second leg. Antara perkara penting yang dibincangkan dalam siri 52 adalah berkenaan komponen asas chart pattern head and shoulder, head yang terwujud hasil daripada double breakout, kedudukan second leg, pembentukan neckline. Jika anda masih baru atau telah lupa, sila rujuk siri 52 sebelum meneruskan video ni. No. Kalau korang tak nak pening kepala, make sure korang habiskan dulu siri yang sebelum ni. Walaupun video tu saya dah buat lama, tapi korang kena tengok juga supaya korang tak pening kepala lah. Nanti tak tahu mana left shoulder, tak tahu mana right shoulder, tak tahu nak cari mana kepala, susah korang nak faham. So kalau boleh, untuk siri belajar ni tengok daripada siri 1, 2, 3 sampai yang paling latest. Ikut turutan, insyaAllah korang boleh faham. Okay. Hari ini kita akan belajar berkenaan entry asas untuk chart pattern head and shoulder yang saya bahagikan kepada 2 kategori entry, iaitu before neckline breakout dan after neckline breakout. Jadi untuk before neckline breakout ni, kita baca nota kat bawah ni. Before neckline breakout merujuk kepada paras harga yang digunakan sebagai rujukan untuk entry yang diambil dari harga yang telah terbentuk sebelum neckline point of break. So dekat sini adalah kita punya neckline warna biru ni, dan dekat sini adalah point of break dia. Jadi kita akan ambil sebarang rujukan entry. Contoh kita nak ambil left shoulder ni. Jadi left shoulder ni adalah paras harga yang digunakan sebagai rujukan untuk entry. So kita jadikan left shoulder ni sebagai kita punya rujukan entry. Ke kita guna head ni ke, kita guna first leg ke, kita guna second leg ke. So apa-apa harga yang kita guna dekat sebelum point of break ni, maka dia adalah before neckline breakout. Okay? Okay. Jadi untuk entry after neckline breakout pula, kita baca dia punya description. After neckline breakout merujuk kepada keputusan entry yang diambil berdasarkan price action yang terjadi setelah berlakunya breakout di neckline. So dekat sini berlaku breakout, dan kalau keluar price action apa-apa yang menyebabkan kita ambil keputusan untuk entry, maka dekat situ kita panggil entry jenis after neckline breakout. So untuk starting ni kita akan belajar before neckline breakout dulu, sebab yang before neckline breakout ni yang lagi simple lah, lagi mudah faham. Sebab dekat after neckline breakout ni memerlukan ilmu price action. Sorry kalau saya macam tersasul ke, macam mengapu banyak ke, tergopoh gapah ke, sebab saya dah lama dah tak buat siri belajar ni. Sebab siri belajar ni dia benda yang kena keluar daripada otak sikit. So mungkin saya gemuruh sikit kan, dah lama dah tak buat video. So saya harap korang dapat sabar. Okay? No. Terdapat pelbagai jenis entry point yang boleh kita dapati di dalam lingkungan before neckline breakout. Saya akan kongsikan beberapa sahaja kerana ada di antara jenis entry yang tidak dapat saya kongsikan memerlukan kefahaman ilmu yang belum saya kongsikan. So benda yang belum ajar tapi kalau saya rasa benda tu penting,
kita akan buat macam topik tambahan sikit lah. Macam hari tu kita belajar flat, kita masuk ke lukis channel, lukis trendline apa semua dulu untuk kita dapat gambaran berkenaan flat tu. Dan ada juga ilmu yang macam yang kita dah tak nak belajar kan berkenaan flat. So untuk entry flat menggunakan HNS tu mungkin kita akan slow sikit sebab orang tak minat kan flat. Okay. Jadi untuk jenis entry yang pertama yang saya akan kongsikan adalah entry di left shoulder level. So cara untuk mengenal pasti left shoulder level adalah seperti berikut. Yang pertama kita kena kenal pasti kedudukan left shoulder. Posisinya adalah di sebelah kiri head. Macam mana nak tahu head? Sepatutnya korang tengok dekat siri sebelum ni dah boleh recognize macam mana bentuk HNS. Tapi tak apalah, kita tengok balik. Nampak tak? Left shoulder ni dia sebenarnya resistant. Dia adalah level resistant dan dia telah di break 2 kali. Nampak tak? Dia break 1 kali, dia break 2 kali dekat sini. So bila ada double breakout dekat resistant, kita mungkin boleh panggil dia sebagai fake out. Bagi yang dah belajar berkenaan fake out lah. Tapi kalau yang tak tahu fake out tu apa, kita boleh panggil ni juga sebagai head. Kemudian kita boleh tanda satu horizontal line yang bermula dari left shoulder dan berakhir di mana-mana point selepas second break di head. Okay, so dekat sini adalah first break, dekat sini adalah second break, macam yang saya tulis kat sini. So kita kena tanda daripada left shoulder ni sampailah selepas second break. Sebab kita nak tanda kita punya entry level. So entry level dia adalah pada paras left shoulder dan kita akan tarik satu horizontal line sehingga melepasi second break untuk kita dapat tahu dia dekat mana dia nak berhenti. Okay. Dalam candlestick chart, left shoulder level akan ditentukan dari harga open ataupun close candle di left shoulder atau hujung shadow left shoulder. So tadi kita tengok dah macam dalam bentuk line chart lah, sebab dia macam setakat bentuk line macam tu tak sama lah, sebab kita kan trade dalam bentuk candlestick. So kalau dalam bentuk candlestick lebih kurang macam ni lah. Kalau korang tengok yang garisan warna grey ni, ni yang macam bentuk yang kita buat dekat sini lah. So ni saya keluarkan dia punya candle. So candle dia left shoulder, first leg, head, second leg. Jadi kita akan cari kita punya left shoulder level dekat left shoulder. So dekat left shoulder ni ada macam-macam level. Nak tanda dekat open price ke? Nak tanda dekat close price ke? Nak tanda dekat shadow dekat sini ke? Nak tanda dekat shadow dekat sini ke? Dekat sini ke? Macam-macam ada orang dia tanda dekat shadow, ada orang tanda dekat body. So yang mana lagi bagus? Yang mana satu nak tanda dulu? Jom kita tengok, saya ada explain berkenaan ni. Jadi ada beberapa point yang kita boleh jadikan sebagai left shoulder level dan setiap point ada grade-nya yang tersendiri. So dekat sini saya greykan sikit. Walaupun begitu, grade ini bukanlah sesuatu yang tetap ataupun fix yang tidak boleh diubah. Point ini masih boleh berubah bergantung pada price action yang berlaku ketika price sampai ke left shoulder level. InsyaAllah akan dibincangkan di topik LS left shoulder adjustment. So left shoulder adjustment ni dia akan bermain dengan trend line, bermain dengan equidistant channel. So kalau boleh korang khatamkan yang siri-siri sebelum ni lah. Nak lagi yang bahagian flat yang korang tak suka tu, tolonglah belajar sebab flat ni adalah asas market. So fokuskan sikit dekat bahagian channel bagi sampai faham. InsyaAllah nanti masa kita belajar left shoulder adjustment, korang tak terlalu pening. Jadi dekat yang saya bulatkan dekat bahagian left shoulder level ni, kita akan try zoom in untuk tengok kita nak tanda dekat body ke, dekat shadow ke, dekat shadow paling tinggi ke, dekat sebelah ni ke. So kita nak tahu lagi detail, kita zoom in sikit. Okay, jadi ni adalah view zoom in untuk candle open ataupun close di left shoulder. So ni adalah bullish close. Dia open dekat sini, dia akan close dekat sini. Untuk bearish pula, dia akan open dekat sini, akan close dekat sini. Sebab itulah kita panggil sebagai candle open close. Jadi untuk penandaan left shoulder level yang terbaik sekali adalah dekat body. Sebab body adalah real price, dan real price ni yang paling solid lah. So korang kena utamakan dekat body. Walau macam mana pun utamakan dekat body, sebab body adalah the best price. Walaupun kadang-kadang dia floating sikit apa ke, tapi ikut pada pengalaman saya, body adalah best price. Kadang-kadang kalau korang letak dekat shadow apa semua kan, dia tak kena. Sikit lagi 2-3 pip tak sampai. Tapi kalau dekat body ni, kadang-kadang dapat sniper. Kadang-kadang kalau dia floating sikit, tak apa lah, dia pergi kat shadow tu. Kadang-kadang dia pergi dekat tengah-tengah, shadow pun tak sampai. Dia macam mana? Body korang tak letak. Lepas tu letak sell limit kat shadow, dia main sikit je, tengah-tengah macam tu dia turun. Ayo ping. So utamakanlah body. Sebab body ni walaupun kita floating, kita tahu direction dia. Bila kita tahu direction, kita boleh dapat profit lah. Sebab entry sniper ke tak sniper tak penting. Yang penting korang exit tu dalam keadaan profit. Kalau korang sniper pun, lepas tu kena SL, tak guna juga kan.
So fokus pada body supaya korang dapat entry. Ada entry barulah ada chances untuk profit. Tak ada entry macam mana kan? Asyik tertinggal entry je, penat juga. Jadi kalau korang tak nak ambil body, korang boleh pilih yang nombor 2 ni, good. Good ni apa maksud dia? Dia adalah shadow yang lebih rendah daripada shadow yang paling tinggi. Ni adalah shadow, tapi dia shadow yang rendah sikit. Kalau dekat belah kiri ni lagi rendah, ambil lah yang lagi rendah tu. Ni bukan merujuk pada shadow belah kanan ke kiri, dia merujuk pada ketinggian shadow tu, ketinggian dia. Jadi reason di sebalik kenapa yang lagi rendah ni lagi bagus adalah disebabkan jarak dia dengan real price ni dekat. Dia lagi dekat ke real price compare dengan yang lagi tinggi ni. So semakin dekat kepada reality ataupun dengan real price, lagi tepat lah. Kita kalau boleh tak nak jauh daripada reality. Kalau boleh kita start trade forex, startkan lah terus minggu depan terus nak naik Lambo kan. No. So kenapa yang nombor 2 ni ataupun yang lagi rendah ni adalah lagi bagus selepas daripada body, adalah disebabkan dia lebih dekat. Dia jarak dia dengan reality ataupun real price tu tidak jauh dibandingkan dengan yang nombor 3 ni. Tapi kalau nanti bila kita dah belajar berkenaan left shoulder adjustment, dan adjustment tu yang paling cantik adalah dekat nombor 3. So pilihlah nombor 3. Dan kalau korang tengok dekat sini ada warna orange satu. Dekat sini pun dia lebih daripada open price. Tak boleh ambil ke? Tak boleh, sebab kita akan ambil candle atau shadow di left shoulder open close saja. So dekat sini open close left shoulder, kita akan ambil shadow antara dua ni saja. So untuk korang tentukan mana tinggi rendah pun lagi senang. So antara dua ni mana lagi tinggi, mana lagi rendah. Kalau yang ni lagi rendah, maka ini adalah dalam kategori good. Okay, so kalau kat sini disebab dia candle yang dekat belah sini, ni bukanlah open close, ni adalah candle yang tengah naik. So walaupun shadow dia tinggi macam mana pun, kita takkan ambil dia. Okay. Jadi untuk contoh left shoulder level yang saya bagi tahu tadi, kalau korang tengok dekat chart ni, korang boleh tengok dekat sini adalah best, dekat sini good, dekat sini okay. Nampak tak? Dia mula-mula body, lepas tu yang shadow sebelum yang paling tinggi, lepas tu shadow yang paling tinggi. Best, good, okay. Okay, jadi kalau contoh lagi satu situasi kalau ada doji ni nak buat apa? Dekat sini ni adalah doji, candle yang body dia kecil, macam sampah halus macam tu. Dia open dengan close price dia hampir sama. So kalau doji ni, dia symbolize kepada zero, dia tak ada apa-apa. Saya rasa saya dah explain. Kalau saya tak explain pasal doji ni, tolong bagi tahu dekat komen, nanti saya buat video pasal doji. So anggap je dia tak ada. So dekat sini adalah best, dekat sini adalah good, dekat sini adalah okay. Dekat sini tau, bukan dekat doji ni. Okay, so doji tu anggap je macam tak ada. So kita ambil dekat sini dengan sini je. Jadi yang last saya tunjuk ni macam dalam contoh yang saya tunjuk tadi. So ni adalah dia punya open dengan close. So dekat sini kita nak ambil mana satu, sini ke sini. Dia walaupun lebih kurang, kita takkan ambil yang tepi ni, kita akan ambil yang dua ni saja, biru dengan merah ni. Best, good, okay. Alright. Nice. Jadi sekarang kita dah ada sedikit gambaran berkenaan cara nak tanda left shoulder level ikut grade-grade dia, daripada best, good, okay, dan apa yang kita tak perlu nak tanda. So kita nak tengok pula macam mana nak entry dia, dekat mana nak entry, macam mana nak detect dia. Okay, entry di left shoulder level akan dilakukan selepas double breakout dan selepas price kembali ke left shoulder level tanpa melepasi paras harga first leg. So kita tengok gambar rajah dekat bawah ni. So kat sini kita ada left shoulder, kita tanda sikit. Jadi kat sini adalah left shoulder, dan kita dah tahu tadi cara nak tanda left shoulder level adalah kita akan tarik satu horizontal line melepasi double breakout. So entry akan dilakukan selepas double breakout. So selepas double breakout dekat sini lah. Kat sini adalah second breakout ataupun double breakout yang berlaku. So kita akan lakukan entry dekat belah kanan ni, ataupun yang kita namakan sebagai right shoulder lah, dalam masa yang sama setelah price kembali ke left shoulder level tanpa melepasi harga first leg. So paras harga first leg dekat sini lah. Ni adalah kaki yang pertama, so first leg, dan dia selepas kat sini, ni adalah point of break untuk double breakout. So dekat sini dia turun, lepas tu dia naik balik tanpa capai dekat first leg dan selepas double breakout. Jadi selepas dia kembali semula ke left shoulder dekat sini, maka kita boleh entry. So lepas kita entry, price pun turun. So ni adalah contoh entry di left shoulder menggunakan setup head and shoulder. So kita dah tengok teori ni, sekarang kita tengok dekat chart pula untuk dapat gambaran yang lebih jelas dalam market yang sebenar.
Okay, so dekat GBP USD ni saya ada jumpa satu pattern HNS. So jom kita buat penandaan. So kat sini adalah dia punya left shoulder level. So kita akan tarik kita punya horizontal line melepasi double breakout kat sini. So kita ada satu breakout, dua breakout, lepas tu kita tarik. Jadi ni adalah left shoulder level. So, kita zoom in sikit. Okay, so korang nampak tak dekat sini kita tanda menggunakan body. Yang body dia memang nampak macam eye-opening. Kalau korang tengok macam tak sama panjang lah. Nak ambil body tinggi ni ke body ni nak tahu betul ke tak, korang tukar kepada line chart. So dekat sini line chart, ataupun korang boleh tekan ALT3. So tekan je lah kat sini, senang So tekan line chart. Nampaknya line chartnya dekat situ. So sebenarnya dia punya open price adalah dekat sini. Nampak? Kita follow line chart, kita tahu mana satu open price yang betul lah. So open price yang betul adalah dekat merah ni. So dekat sini dia garis, dapatlah sniper entry macam tu. So kalau korang tarik kat sini, kita buat warna orange. Dekat sini adalah entry yang menggunakan good. So good ni kalau kita tengok kena tak kena. Kalau korang tengok, nampak dia tak kena So yang OK ni lagilah jauh tak kena. Okay, so sebab itulah kita bagi tahu tadi yang best tu adalah pada body. Sebab body ni kalau ikut pengalaman saya, dia memang selalu kena. Kalau dia floating pun dia floating sikit je. Dia kadang-kadang dia nak main-main dengan korang tanda dekat shadow lah, hujung shadow lah, tak kena. Lepas tu dia terus tinggalkan korang. Kalau boleh kita tak nak tertinggal entry. Floating tak apa, janji jangan tertinggal entry. Kan korang sniper sangat, terus tertinggal entry kan problem kan. So better macam ni lah. Nice. So kita buat marking sikit. So entry kat right shoulder. So yang best ni kita tandakan right. Yang bawah ni tak trigger lah. So kita tanda kat pangkar. So jom kita cari lagi. Okay, jadi dekat sini saya jumpa satu dekat Euro NZD M30. So jom kita lukis sikit. Yang pertama kita ambil satu horizontal line ni untuk kita buat penandaan. So ni kita punya left shoulder, first leg, head, second leg, ataupun sini second leg tak kisah. Lepas tu kita dapat entry kat sini ataupun dekat sini. Lepas tu dia pun buat penerjunan. Okay, so kalau kita ambil dekat body, dekat best price ni, so kita dapatlah entry. Kalau kita ambil dekat sini pun dapat juga entry. Jom kita buat penandaan satu-satu. So ni adalah best, good, okay. So kalau kita tengok dekat sini, best dapat entry, good pun dapat entry, tapi yang okay ni tak dapat entry, dia tertinggal entry. So sebab itulah saya bagi tahu macam biasa, utamakanlah body. So kalau body ni nampak yang kali pertama ni, kalau kena ni terus turun, dia duduk bawah bukit, memang problem lah, dua-dua tak trigger tapi sebab dia nak kasih chance dia datang lah balik sekali. Lepas tu dia turun, right. Ini tak kena, tertinggal entry left shoulder level. Okay, so ni entry dekat right shoulder. So ni adalah dia punya left shoulder. Jom kita tanda sikit dia punya left shoulder semua kan. Okay, so ni adalah left shoulder, first leg, head, second leg, left shoulder, first leg, head, second leg. Dekat first leg ni dia tidak melepasi, second leg ni tak sampai. Dia adalah entry yang dilakukan sebelum first leg ni dipecahkan. So dapat entry kat sini, dia pun turun. Dan ada yang bagi tahu saya dia macam susah nak cari pattern apa semua sebab saya baca juga komen yang dekat head and shoulder yang siri 522 ni, dia cakap macam tengok dekat video senang tapi bila nak cari susah. Dia jadi tak nampak eye-opening. So ni saya nak share tips dekat korang macam mana kita nak cari dengan lebih mudah. Alam Bazrah dipanggil alam tarik mata. Jadi contoh bila korang tengok chat macam ni rasa pening dah lah, M1 lagi pening banyak candle tu, susah lah nak cari. So pertama sekali korang tukar kepada line chart. So bila tukar kepada line chart ni nampak clear, tak ada lah candle macam putus-putus macam ni apa benda ni. Tapi pada line chart nampak dia keluar dia punya line-nya. So bila tengok macam ni, nampak lagi senang lah. Saya Abu Aman, nampak lagi mudah. Alam Bazrah dipanggil alam tarik mata. So dekat sini kita tengok kat sini dah ada satu. Okay, kita tanda sikit. Okay, so dekat sini ada left shoulder, ada first leg, ada head, ada second leg, ada right shoulder. Jadilah HNS. So kita baru tukar kepada candlestick chart. Sebab apa nak tukar kepada candlestick chart? Sebab kita nak tahu bentuk dia. Kita nak tanda dia punya shadow apa semua. Kita nak tanda dia punya dia punya body apa semua. So kalau kat sini kita tengok dia floating banyak sikit lah. Tapi dia masih lagi dalam lingkungan head. Nanti kita akan belajar cara untuk tanda dia punya risk zone pula. So dekat sini kalau kita tengok, saya tengok macam dia tak ada shadow lah. Dekat sini yang paling pucuk dia tak ada shadow. Tapi kalau kita nak tahu mana yang betul-betul dia, dekat sini kita buka line chart baru nampak yang betul-betul punya. So dia agak terlajak yang warna
biru ni sebenarnya terlajak ni adalah shadow. Okay, tu nanti lah kita belajar tu macam basic kan. Nak tengok macam candle hilang kan, kita nak repair balik. Apa-apa yang lebih daripada line chart ni adalah shadow lah. Saya buatlah siri yang khas. Bukan siri lah, saya buat macam siri baca komen ke, untuk bagi tahu ni shadow ke macam mana Okay. So kat sini adalah left shoulder, kat sini pula adalah first leg, kat sini pula adalah head, dan kat sini pula adalah second leg dia. So kita entry di right shoulder, dan garisan hijau yang kita tanda ni adalah left shoulder level. So untuk kita entry buy, kalau macam HNS tu balik, kita buy lah. So untuk kita buy ni, tetap kita buy dekat right shoulder. So entry ni dilakukan sebelum first leg di break. Nampak ni first leg, second leg second leg tak sempat pun nak break first leg. Dia entry dulu baru dia break. So ni adalah setup untuk entry HNS menggunakan left shoulder level. Nice. Jadi sampai di sini saja untuk siri yang ke-53 ni. Saya harap korang dapat maafkan saya lah, sebab lama dah saya menyepi dan ambil peduli sangat dengan orang dekat dalam siri 52 tu kan. Saya minta maaf lah, lama menyepi. Pada bapak kau. Jadi siri ni disponsor oleh broker HFM. So kalau korang nak support kita punya sponsor, boleh register account melalui affiliate link di bawah. Dan untuk confirmkan korang Tim Hanzo ataupun tidak, boleh WhatsApp admin saya. WhatsApp dia pun saya letak dekat description juga. Kalau korang suka video ni, boleh tinggalkan button like. Kalau nak tanya apa-apa, boleh komen kat bawah. Dan kalau belum subscribe, boleh subscribe. Dan lagi satu, kalau korang nampak button membership tu, tak perlu tekan pun. Membership tu tak ada special pun. Saya tetap bagi video ni dekat semua orang. Cuma untuk membership tu saya akan share lebih awal lah. Jadi itu saja. Assalamualaikum. Bye. Membership tu tak payah join. Memang tak ada apa-apa yang special pun. I lied.